Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara cikgu? Dengar. Okay, Alhamdulillah. Okay, sebelum kita mulakan pelajaran kita baca Ummul Kitab dan kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, sahabat-sahabatnya, kepada ibu bapa kita, pada diri kita sendiri dan semua umat Islam, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله Inna Allah basirun bil ibad. Kita tengok bab pertama ni, organisasi tisu tumbuhan dan juga pertumbuhan. Okey, kita dah belajar hari tu, awak dah cari maklumat tentang tisu, meristem dan juga pertumbuhan Okey, pernahkah anda melihat perkembangan tumbuhan daripada anak benih tumbuh membesar menjadi pokok? Siapa pernah tanam pokok? Semai dia, pokok lada lah senangnya. Ada tak pengalaman? Tak jawab pun. Okey, bahagian yang manakah akan tumbuh? Okay, kita tengok ini adalah pertumbuhan anak benih. Okey, terdapat tisu yang belum membeza dalam tumbuhan yang bertanggungjawab dalam pertumbuhan. Tisu ini dikenali sebagai tisu meristem. Okey, kalau kita ingat kita pernah belajar dulu masa tingkatan apa? Tingkatan 4 tentang mitosis. Kat mana letaknya mitosis Proses mitosis ialah berlaku di tisu meristem. Okey, tisu meristem ni ada di hujung pucuk dan juga hujung akar. So kat sini kita tulis meristem. Kita buatlah hujung pucuk, hujung akar. Meristem. Meristem, kemudian dia ada proses mitosis. Di hujung pucuk dan juga di hujung akar. Sebenarnya kita ada dua jenis meristem. Kalau hujung pucuk, hujung akar ni kita panggil dia apex. Meristem apex. Ni pun meristem apex. Tetapi dia ada yang kat batang ni. Kat batang ni kita panggil dia lateral. Lateral. Meristem lateral. Senangnya kalau kita buat lukis macam ni lah. Lateral. Lateral. Dia dekat batang. Okey. Kita terus kepada tengok tisu meristem dan juga pertumbuhan. Okey. Tisu meristem apex terdapat di hujung pucuk dan juga hujung akar. Manakala tisu meristem lateral terdiri pada cambium vascular. Ni cambium vascular. Nanti kalau kita lukis ni keratan rentas dia, kita ada xylem. Ni namanya bekas vaskular. Ni namanya bekas vaskular. Okey. Bekas vaskular, belah dalam ni adalah xylem. Belah dalam ni adalah xylem. Belah luar ni adalah pelum. Okey, kat mana kita punya meristem ni adalah dekat sini. Ni, antara dia ni ada cambium vascular. Kita panggil cambium vascular. Sebab cambium vascular ni terbagi pada dua Cambium lateral ni terbagi pada dua. Cambium vascular dan juga cambium gabus. Okey, kat sini adalah antara pemisah xylem dengan pelum adalah cambium vascular.
Yang merupakan adalah cambium lateral. Okey, kat mana cambium gabus? Cambium gabus adalah dekat ni. Bawah epidermis. Okey, bawah epidermis. Okey, zon pertumbuhan sel. Okey, perubahan yang berlaku dalam organisma bermula daripada peringkat zigot sehingga dewasa disebut pertumbuhan dan juga perkembangan. Okey, semasa tingkatan 4 kita telah mempelajari pertumbuhan dalam manusia dan juga haiwan. Okey, dapatkah anda menyatakan definisi pertumbuhan? Kita tengok dulu apa maksud zon pertumbuhan sel. Zon pertumbuhan sel ialah hujung pucuk dan hujung akar tumbuhan dapat dibahagikan kepada 3 zon pertumbuhan iaitu zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan juga zon pembezaan sel. Okey, sekejap. Ada sel. Macam mana biar Hiti pun nak patah balik ke kat PowerPoint ni pun ni? Okey. Okey, kemudian kita tengok kita ada 3 zon dekat ni, ada zon pertumbuhan ni ada 3 zon iaitu tumbuh, bagi dulu, lepas tu pemanjangan, kemudian pembezaan. Pertumbuhan berlaku dalam zon ini merupakan pertumbuhan primer. Yang ada zon pembahagian, zon pembezaan ini adalah primer. Primer ni untuk apa? Untuk supaya dia jadi tumbuh panjang. Tumbuh jadi panjang. Okey. Apa dia zon pertumbuhan? Kalau kita tengok kat sini adalah hujung misalnya cikgu lukis hujung pucuk. Okey, ini adalah meristem. Okey, ini dekat meristem apex ni adalah kita cikgu tulis dulu meristem apex. Meristem apex ini adalah zon pembahagian. Zon pembahagian. Kemudian kita ada zon pemanjangan. Dan zon pembezaan. Okey. So kalau kita buat dalam main-main itu kita jadinya bagi tambah jadi yang ni pembezaan tolak. Untuk kita nak senang ingat pertambahan atau pemanjangan pembezaan. Sama juga dekat akar. Akar pun sama, dia mula lagi bawah. Bahagi pemanjangan dan juga pembezaan. Okey, next. Okay, ini yang kita tengok pada meristem apex, kita tengok pada hujung pucuk kat situ. Ini gambar mikrograf lah. Kita tengok dalam mikroskop, kemudian dia ambil gambar. So kat sini ada zon pembahagian. Dekat zon pembahagian ni mesti ada meristem apex iaitu bahagian pucuk, primordium, daun. Okey, kemudian pemanjangan, sel tu jadi panjang. Sel tu jadi panjang. Kemudian kita ada pembezaan, barulah ada xylem, phloem, cortex dan juga epidermis. Ini adalah keratan apa ni? Ini bukan keratan dentas Ini adalah keratan membujuh gitu Kita dah belajar tingkatan 4 untuk dia. So kalau keratan rentas, bendanya macam ini, kita potong macam ni, dia dapat bulat lah. Ini adalah benda ni kita potong macam ni. Dapatlah gambar ni. So, pembahagian, pemanjangan dan pembezaan, kemudian barulah ada tisu matang kat sini Okey, kemudian kita tengok kepada contoh lain. Ini adalah hujung akar. Hujung akar, kita ada jidal akar. Jidal akar ni adalah untuk melindungi kita punya tisu meristem apex daripada kena tanah sebab dia nak tumbuh. Okay.
Okey, kemudian kalau kita tengok kita mulakan dari bawah. Biasakan kita mula daripada hujung. Kalau atas pun mula daripada hujung, kalau bawah pun kita mulakan daripada hujung. So kat sini ada satu untuk akar dia mesti ada jidat akar ni untuk melindungi meristem apex daripada kena tanah luka kan. Okey, maka ada jidat akar. Kemudian kat sinilah ada zon pembahagian dan ada proses mitosis berlaku di sini pembahagian. Okey, kemudian barulah zon pemanjangan sel, nanti kita akan tengok sel ni jadi panjang. Okey, kemudian baru zon pembezaan. Daripada sel kat sini barulah kita akan ada xylem phloem. Ini nama ni nanti ni kita panggil xylem primer, phloem primer. Kemudian barulah kita ada rambut akar dan juga korteks. Kita kalau kita buat keratan rentas dia pada bahagian sini, kita akan dapat dia bahagian dia macam ini akar macam bintang. Okey, kemudian kita akan ada ni adalah xylem, X xylem. Kemudian kita ada phloem. Macam tu. Kemudian kita ada epidermis. Epidermis dia ada rambut akar. Ni rambut akar. Sebab dia dekat akar ada rambut akar. Kalau kita belajar dulu, epidermis adalah sel akar, kita bilang sel akar rambut ni adalah sel epidermis yang telah mengalami ubah suai. Tapi dia sel epidermis. Okay, next. Okay, ni yang saya cakap tadi. Okay, dekat zon pembahagian sel. Apa ciri-ciri sel dekat zon pembahagian sel? Zon pembahagian berlaku pada meristem apex terdiri pada sel-sel meristem yang giat membahagi secara mitosis. Pertambahan bilangan sel menyebabkan peningkatan kepanjangan batang tumbuhan. Semasa sel baru terbentuk, sel yang terbentuk sebelumnya akan ditolak ke zon pembahagian sel. Ciri dia adalah dinding sel dia adalah nipis, nukleus dia besar, nukleus dia besar, vacuole dia kecil. Itu nak kena ingat dia punya gambar dia. Okey, kemudian kita tengok zon pemanjangan. Macam mana dia boleh panjang? Kita tengok zon pemanjangan terdiri pada sel yang telah mengalami pertambahan saiz. Pertambahan saiz. Okey, macam mana dia boleh jadi tambah saiz ataupun saiz ni jadi panjang? Kerana melalui proses resapan air secara osmosis. Okey. Okey, kemudian kita tengok pula kat sini vacuole kat sini kenapa dia jadi, ingat tak tadi sel dia yang kat atas ni sel dia punya satu je. Ada setengah tu tak ada vacuole pun. Ada setengah tu tak ada vacuole. Okey, kan kemudian dia jadi vacuole jadi banyak. Kenapa vacuole jadi banyak? Kerana air telah meresap masuk secara osmosis. Air telah meresap masuk secara osmosis. Okey. Kemudian apabila air meresap masuk, vacuum akan menjadi bercantum. Sebab itu vacuum ni jadi lebih besar. Vacuum lebih besar sebab air dah banyak masuk. Okey, kemudian vacuum kecil ini akan bergabung membentuk vacuum yang lebih besar. Jadi satu je, ingat tak? Masa mula-mula kita belajar melukis, kita melukis vacuum ni satu dan besar. Okey. Proses ini dipanggil pemvacuulan. Proses ini dipanggil pemvacuulan. Ini kita tulis kat sini pemvacuulan. Okey.
Okey, kemasukan air mengenakan tekanan terhadap dinding sel. Kita panggil tekanan segah ni. Tekanan segah. So air banyak kat sini. Okey, air dah masuk banyak. So, bila air masuk banyak, dia timbul kat dalam tu jadi tegang. Jadi tegang namanya. Dia tolak keluar ini, dia tolak pada dinding ni. Kita panggil dia tekanan segah. Tekanan segah. So, lama-lama sel ini akan memanjang. Dia akan menolak dinding sel keluar lalu melebarkan dia. Memanjang dan melebar. Okey, kita tengok sel yang berikutnya. Zon berikutnya iaitu zon pembezaan. Zon pembezaan sel terdiri pada sel-sel yang membeza dan pembezaan berlaku apabila sel telah mencapai saiz yang maksimum. Okey, tadi sel tu memanjang kan? Okey, bila dah sampai dia saiz yang tertentu, sel itu akan membentuk tisu kekal yang kita dah belajar seperti epidermis, cortex, xylem dan juga floem. Okey, sel berubah bentuk dan struktur untuk menjadi sel khusus yang mempunyai fungsi yang spesifik. Sebagai contoh, sel epidermis pada daun membeza dan membentuk sel pengawal yang mengawal bukaan liang stoma. Contoh, kalau kita tengok pada daun, cikgu tengok, kita cuba case daun. Okey, yang lain ni adalah ni epidermis bawah, epidermis bawah tau. Daun ada dua lapisan, epidermis atas, epidermis bawah. So cikgu lukis yang epidermis bawah sebab epidermis bawah ni ada liang stoma. Okey. Kemudian dia ada liang stoma. Kiri kanan liang stoma itu kita ada sel pengawal. Kita ada apa? Sel pengawal. Inilah sel pengawalnya. Sekejap sel kita ada sel pengawal. Okey. Ini namanya sel pengawal. Sel pengawal. Okey. Liang tu kita panggil liang stoma. Dia sel pengawal ni mengawal penutupan dan pembukaan liang stoma. Selain daripada tu, sel epidermis pada akar membeza dan membentuk sel rambut akar. Kalau kita tengok sel rambut akar, epidermis kan? Epidermis paling luar sekali tu. Okay, so zoom out, ambil yang satu lapisan dia akan ada satu macam ni. Okay, inilah dia sel epidermis atau sel rambut akar. Sel rambut akar ni adalah sel epidermis yang mempunyai fungsi yang spesifik. Okay. Kemudian. Okey, tak sama adik proses pertumbuhan haiwan berlaku di seluruh tubuhnya. Proses pertumbuhan tumbuhan lebih giat pada bahagian yang mempunyai tisu meristem. Okey, ini adalah soalan aktiviti tu. Apakah zon yang dapat diperhatikan pada ujung radikal anak benih? Bila sebut radikal, radikal ini adalah akar, ingat Kalau radikal namanya akar, ni akar. Kalau plumul namanya pucuk. Ni P ni untuk pucuk. Kenapa tak boleh pula? Ini adalah untuk pucuk. Okey, terangkan bentuk dan struktur sel yang dapat diperhatikan antara zon-zon pada zon ujung radikal anak benih, zon pembagian sel, zon pembezaan sel dan zon pemanjangan sel. Zon pembahagian sel mempunyai sel-sel bersaiz kecil. Ya, ada orang nak masuk lagi. Okey, zon mempunyai sel-sel bersaiz kecil dengan sitoplasmanya padat. Nukleusnya yang besar.
dan vacuolnya yang kecil. Ini ingat meristem. Zon pembahagian sel mempunyai sel yang panjang dan lebar, vacuolnya yang besar. Zon pembezaan terdiri pada sel yang bentuk dan strukturnya pelbagai bergantung kepada fungsinya. Okey, macam mana nak ingat ni? Okey. Ada cara macam mana nak ingat? Okay, kita tengok macam mana kita nak ingat zon pembahagian sel. Zon pembahagian sel ni adalah meristem kan? Okey, meristem. Macam mana nak ingat meristem? Sitoplasmanya yang padat, nukleusnya yang besar, vacuolnya yang kecil. Meristem Macam mana nak ingat? Nukleus tak ada cara nak ingat kat sini. Nampaknya awak terpaksa menghafal lah Sitoplasmanya yang padat, nukleusnya yang besar dan juga vacuolnya yang kecil. Kemudian zoom pemanjangan panjang, lebar, vacuolnya yang besar. Kemudian pembezaan, bentuk dan struktur yang pelbagai. Jenis pertumbuhan. Terdapat dua jenis pertumbuhan yang dialami oleh tumbuhan iaitu pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Okey. Tengok pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang berlaku selepas percambahan dan dialami oleh semua tumbuhan untuk menambah panjang batang dan akar. Maka ia ni tujuannya untuk tambah panjang. Tambah pertambahan panjang. Ini untuk panjang. Panjang. Panjang apa? Panjang akar. Panjang apa? Panjang pucuk. Apa tujuan matlamatnya? Matlamatnya adalah untuk supaya pucuk ni dapat pada cahaya matahari untuk dia menjalankan proses fotosintesis. Ini pucuk ni untuk apa? Untuk dia dapat cahaya matahari bagi menjalankan fotosintesis. Akar pula untuk apa? Akar untuk air. Untuk dapatkan air dan juga zat mineral. Pertumbuhan primer berlaku pada meristem apex yang terdapat pada hujung pucuk dan juga hujung akar. So bila primer mestilah apex. Meristem apa? Primer ni mesti meristem apex. P-E-K, apex. Meristem apex. Pertumbuhan primer bermula apabila sel meristem pada meristem apex dalam zon pembahagian sel giat membahagi. Hal ini diikuti dengan pemanjangan sel dan juga pembezaan sel. Okey, contoh kat sini dia dah tunjuk Pertumbuhan primer pada hujung pucuk, primodium daun dan juga primodium tunas. Akan tumbuh membentuk daun serta pucuk baru. Dia akan membentuk daun atau pucuk baru. Kat sini primodium ni akan jadi pucuk nanti akhirnya. Okey. Hal ini membolehkan tumbuhan menambahkan ketinggiannya. Okey, jadi tinggi. Di hujung akar terdapat bahagian jidal akar yang menjadi haus apabila menembusi tanah. Ini menyebabkan sel-sel jidal akar diganti dengan sel-sel meristem. Okey. Dalam dia nak tumbuh tu dia tolak, so jidalnya tu jadi haus. Jidal haus. Jadi jidal tu macam mana selnya diganti? Diganti dengan sel-sel meristem. Okay, kita tengok pula sekunder. Tadi tu paksi Y. Dia tumbuh jadi paksi Y sebab tinggi jadi penambahan panjang dengan pertambahan akar dia. Jadi paksi Y lah. Ni dia paksi Y. Primer itu melibatkan paksi Y. Tapi bila pertumbuhan sekunder, dia pokok tu dah tinggi. Kemudian dia kalau tinggi je, pokok makin besar, dia perlukan
lebih besar batangnya. Maka pertumbuhan sekunda berlaku pada kebanyakan tumbuhan idiokot. Dulu kita belajar monokot, dikot kan? Dan sebahagian kecil tumbuhan monokot, yakni pokok renik. Untuk menambahkan ukuran lilit atau diameter batang. Sesekunda ni adalah tujuannya untuk menambahkan saiz batang. Tadi macam cikgu lukis tadi, meristem lateral kan tadi. Ni okey, kalau tadi melibatkan meristem apex, sekarang dia melibatkan meristem lateral. Sebab dia batang tadi kan. Lateral. Lateral. Kat batang tu Okey. Kita tengok. Cambium meristem lateral terbahagi pada cambium vascular dan juga cambium gabus. Ni cikgu dah terangkan tadi, cambium vascular terletak antara tisu phloem dan juga tisu xylem dalam berkas vaskular. Dalam berkas vaskular tadi cikgu lukiskan macam ini. Ini namanya berkas vaskular. Okey, belah dalam adalah xylem. Okey, belah luar namanya phloem. Okey. Kat mana kita punya meristem cambium vascular? Cambium vascular adalah di sini. Ini namanya cambium vascular. Okey. Okey, kita tengok ni. Keratan rentas badan Udicot. Udicot. Dah sebut pun susah. Udicot. Okey. Kita tengok kat sini. Mula-mula kita tengok. Kenapa dia bergoyang? Okey. Ini adalah cambium vascular. Ni setelah dia mengalami proses pertumbuhan. Setelah dia okey, lukis macam mana? Penting atas ni cikgu lukis. Inilah. Tak ada cukup ruangan untuk lukis dia. Okey, asal dia adalah macam ni. Okey, xylem. Okey. Asal dia macam ni. Nanti dia cambium vascular ni belah tengah ni akan membagi. Dia akan jadi membagi menjadi, kalau xylem kat bawah dia akan jadi membagi dua. Jadi xylem primer yang tua xylem primer, yang muda xylem sekunda, dia duduk sebelah ni. So begitu juga phloem. Phloem sekunda kat luar, kat ni dalam, maka phloem primer akan terkeluar. So kalau cikgu besarkan dia, kalau cikgu besarkan ni, cambium vascular ni dia membagi. So xylem ni akan jadi dua. Satu xylem yang baru, xylem sekunda, yang lama xylem primer. Yang primer ni akan tertolak ke dalam, manakala phloem yang baru duduk sini, yang lama duduk atas. Ini umpamanya cambium vascular ni macam Nakila. Suami kalau dah kahwin lagi satu tu, dia sayang dengan bini kedua dia. Tengok dia duduk dekat dengan bini kedua dia. Okey. So bila dia berkembang, dia akan jadi, sebab itulah xylem sekunda ni duduk belah luar, xylem primer duduk dekat dalam. Dan juga kat sini phloem sekunda kat dalam dan phloem primer dekat luar. Okey, tengok lagi. Dapatkah anda mengenal pasti Udicot? Yang hanya mengalami pertumbuhan primer, tumbuhan tidak berkayu seperti tumbuhan herba, tidak mengalami pertumbuhan sekunda. Pertumbuhan sekunda terhasil daripada pembahagian sel meristem lateral yang terdapat di batang dan juga di akar. Okey, ini tunjukkan pertumbuhan sekunda dia. Okey.
Kat sini dia kerat. Keratan rentas dia. So, dia akan dapat xylem. Ni yang cikgu cakap ni. Ini adalah, kita tengok dulu cambium. Ni cambium. Cambium ni adalah sel yang sentiasa membagi. Sel yang sentiasa membagi. So, bila dia tumbuh baru, yang dekat dengan dia adalah yang kedua lah. Macam bini yang nombor 2, dia datang kendian kan. Okey, maka xylem primer dia dah tumbuh masa dia kat pucuk kan. Dah ada. So, xylem primer tertolak di bahagian dalam apabila cambium vascular membahagi, dia menghasilkan xylem sekunda. So, xylem primer yang terhasil, yang dah ada siap-siap tu tertolak ke bahagian dalam, manakala xylem sekunda duduk dekat dengan tempat dia dihasilkan lah. Begitu juga dengan phloem. Phloem. Okey, kat sini phloem sekunda yang baru dekat dengan cambium. Okey, dah siap. Kemudian apa jadi dengan cambium gabus? Cambium gabus, kalau keratan rentas dia, cambium gabus, dia duduk betul-betul bawah epidermis. Dia duduk betul-betul bawah epidermis. Okey, duduk bawah ni. So, bila dia membagi, dia menghasilkan gabus. Dia hasilkan gabus di belah luar. Belah luar ni dia jadi gabus, belah dalam dia jadi korteks sekunda. Okey, tengok kat sini, ada tak gabus? Ni, dia merekah tu sebab gabus dah ada kat sini. Dah ada kat sini, gabus. Kita panggil gabus lah, kulit pokok tu, gabus. Dia gantikan epidermis tu. Dia merekah. So, cambium gabus membagi menghasilkan gabus di belah luar dan bahagian dalam dia ni, macam ni lah kita bagi mesti dapat 2 kan. Mitosis, bila membagi dia hasilkan 2. So, bahagian luar jadinya apa dia? Gabus, belah dalam jadi korteks sekunda. Ni gabus. Okey. Sama juga ni lah. Okey, xylem sekunda dia mendebar. Okey. Next. Pertumbuhan sekunda pada batang. Ni pada apa ni? Batang juga. Okey, pertumbuhan sekunda pada batang ni yang cikgu ajar ni. Ni adalah phloem primer, xylem primer. Ini mula-mula sekali. Sebelum dia mengalami pertumbuhan sekunda. So, seperti yang cikgu lukis lah. Cikgu lukis. Macam ni. Nanti awak kena pandai lukis supaya senang ingat. Okey. Xylem primer, cambium vascular, phloem primer. Okey, ni epidermis. Kemudian celah dia namanya korteks. Tengah namanya empulu. Empulu. Pertumbuhan sekunda bermula apabila cambium gabus, cambium vascular membahagi secara mitosis dengan aktif. Ni. Sini dia yang membahagi ni. Antara dia ni. Yang membahagi. Okey. Kemudian dia akan menjadi gelang. Sel-sel dalam gelang cambium membagi ke arah dalam membentuk xylem baru. Dan keluar membentuk phloem baru. Itu yang cikgu cakap tu. Bini pertama, bini kedua. Okey, tisu xylem baru akan menjadi xylem sekunda dan tisu phloem baru akan menjadi phloem sekunda. Bini baru. Okey, jadinya dia masih lagi dalam bentuk kelawar. Nampak dia dalam bentuk berkas tu Nampak dia macam bentuk berkas. Masih lagi dalam bentuk berkas. Okey, tetapi awak tengok ini apa ni tadi? Garisan. Kita mesti tahu garisan. Garisan itu adalah cambium. Kita panggil sini gelang cambium sebab dia dah bercantum. Okey. Yang lama tertolak ke dalam. Yang paling lama phloem tertolak ke luar. Sebab itu kat sini phloem primer duduklah luar. Phloem sekunda duduklah dalam dekat dengan cambium vascular. Ini pun sama. Yang baru duduk dekat dengan cambium vascular. Apabila pertumbuhan sekunda, xylem primer ditolak ke arah empulu, manakala phloem primer ditolak ke arah epidermis. Betul lah ni.
tolak kepada embuluh, flum tertolak kepada epidermis. Ni adalah epidermis. Akibatnya tisu xylem primer dimampatkan untuk membentuk lapisan kayu yang kuat. Bila tolak, tekanan dia jadi mampat, jadi kayunya kuat. Hal ini disebabkan oleh dinding salur xylem ditebali oleh lignin. Okey, xylem. Macam mana nak tulis xylem Cikgu kalau tu tulis xylem. Macam cikgu pakai warna putih lagi bagus. Okey, xylem. Z-I-L-E-M. Okey, xylem. Okey, ini adalah L kan? L ni maknanya lignifikasi Apa dia? Penebalan lignin. Penebalan lignin. X ni xylem lah. Nanti awak tengok ke akar, bentuk dia X. Okey, kemudian apa fungsi xylem? Xylem ni adalah untuk mengangkut minerals. M for mineral. Dan kalau awak terbalikkan, dia akan jadi water. Nampak ni, W. So, water. Okey, water. Okey, kenapa dia kuat? Kerana ada penebalan lignin. Memberi sokongan mechanical. So, lignin ni memberi sokongan M. M for mechanical support. Okey, dia memberi sokongan mechanical. Okey, nanti kita akan bagi detail apa ciri-ciri xylem ni. Xylem ni sebenarnya adalah sel yang mati nanti Okey, pertumbuhan sekunder pada batang. Okey. Masih sambungan lagi, tadi kita dah cerita pasal cambium vascular, sekarang kita nak fokus pada cambium gabus. Kalau pada cambium vascular, dia bila dia membagi, dia hasilkan xylem sekunder dan juga flum sekunder. Tapi apa jadi pada cambium gabus? Apabila lapisan xylem sekunder dimampatkan, berlaku pertambahan lilitan batang dan menyebabkan epidermis batang meregang serta retak. Sebab lapisan xylem sekunder dimampatkan. Berlaku pertambahan lilitan batang dan menyebabkan epidermis batang meregang dan juga retak. Cambium gabus membagi dan membentuk sel gabus di belah luar dan juga korteks di belah dalam. Okey, kita tengok cambium gabus. Okey, bila dia membagi, dia akan hasilkan gabus di belah luar ni. Betul-betul belah dia. Atas dia betul. Dan belah bawah dia kita panggil dia korteks. Sebab sebelum ni dah ada korteks, dia jadi korteks sekunder. Korteks yang baru namanya korteks sekunder. Okey, lapisan gabus melindungi batang daripada serangan serangga dan patogen apabila epidermis merekah. Bila dah merekah, digantikan dengan gabus. So, gabus ni fungsinya adalah untuk melindungi batang daripada serangan serangga dan juga patogen. Gabus itu melindungi serangan serangga dan juga patogen. So, macam mana? Gabus. G-A-B-U-S. So, dia melindungi serangga dan juga patogen. Ni kalau boleh jadi patogen. Patogennya adalah mikroorganisma. Dia macam kulit lah. Epidermis kan kalau kita, kalau dia epidermis. Kalau manusia, epithelium kan. So, epithelium tujuannya macam kulit melindungi daripada kemasukan patogen. Sama juga dia, epidermis tu dah diganti dengan gabus, maka gabus tu berfungsi untuk menggantikan fungsi epidermis. Okey, tadi pertumbuhan sekunder pada batang, sekarang pertumbuhan sekunder pada akar pula. Okey, kalau batangnya dah besar, pokoknya dah besar, takkanlah akarnya sikit kecil kan? Sebab akar ni untuk menyokong pokok. Kalau tak, pokok tumbang. Lagi satu, dia juga adalah untuk apa? Untuk mengangkut air dan juga menyerap air dan juga mineral. Pokoknya besar, akarnya kecil. Tak logik. Okey, maka akar juga mengalami pertumbuhan sekunder bagi menambahkan ukur lilit akar.
Maka akar tu dapat jadi besar. Proses pertumbuhan sekunder pada akar serupa dengan pertumbuhan sekunder pada batang eudicot. Okey. Maka kalau batang pada sekunder asalnya mula-mula sekali bentuk dia adalah macam ni. Asal tadi macam cikgu lukis. Okey. Ni xylem flow. Dan ni epidermis. So kat mana cambium vascular dia? Cambium vascularnya adalah antara xylem dan flow. Celah hari ni. So kat sini phloem primer, cambium vascular, cambium xylem primer. Epidermis ni, kemudian ni ada cortex. Okey. Kemudian dia membagi, cambium vascular membagi seperti biasa. Bila cambium vascular membagi, dia akan jadi phloem sekunder dan juga xylem sekunder. Oleh kerana xylem primer ni memang duduk kat tengah, dia akan tertolak ke dalam. Dia akan tertolak ke dalam. Tu jadi macam nampak kecil. Sebab dia ditolak ke dalam. Manakala phloem sekunder ni akan tumbuh ke arah luar. Dia akan tumbuh ke arah luar. Okey, maka next dia akan jadi macam ni. Yang tinggal xylem primer, bentuk dia masih lagi bentuk bintang. Kemudian sebelah dia, atas dia betul-betul yang melilingi dia adalah xylem sekunder. Kemudian kita akan nampak satu lingkaran cambium vascular. Asalnya dia bukan bentuk bulatan, nampak dia bukan bentuk bulatan. Okey, sekarang dia jadi bulat. Kemudian barulah phloem sekunder. Mana phloem sekunder. Kemudian kita tak nampak pun phloem primer, tak nampak phloem primer dah tak nampak. Masih kat sini masih nampak lagi. Kat sini dah tak nampak. Kemudian barulah cortex. Cortex kat sini boleh jadi cortex sekunder. Okay, sorry. Kat ini cortex saja. Sini adalah cortex saja. Okay, kita tengok pertumbuhan sekunder pada akar. Okay, sama. Kita tengok pembincangan dia. Okay, sel-sel cambium vascular membagi dengan aktif dan bergabung untuk membentuk gelang yang lengkap. Sama macam dekat pucuk. Dekat pucuk, oleh kerana dia dalam bentuk circle, kita nampaklah gelang dia bentuk circle. Tapi yang ni, gelang dia lambat terbentuk lah. Okay. Sel-sel dalam gelang cambium membagi ke arah ke dalam untuk membentuk xylem sekunder dan ke arah luar untuk membentuk phloem sekunder. Disebabkan aktiviti cambium vascular akan menjadi semakin tebal. Cambium gabus yang terletak di bawah epidermis membahagi dengan aktif untuk membentuk sel-sel gabus. Gabus memberi perlindungan pada tisu akar. Sama juga dengan tu, kat sini dia belum terangkan. Dia tak terangkan dengan jelas. Kat sini sepatutnya dia ada terangkan kat sini. Kalau kita tengok sepatutnya dekat akar pun sama. Dia ada epidermis. Di bawah epidermis betul ada cambium gabus. Kemudian dia akan membagi. Membagi. Yang atas jadi gabus, yang dalam jadi cortex sekunder. Sepatutnya cortex ni ada dua. Cortex sekunder dulu, baru cortex. Barulah. So dia punya susunan kalau kita daripada luar, susunan dia lagi atas tu ke dalam. Susunan dia lagi luar ke dalam. Kita akan jumpa adalah gabus. Epidermis dah tak ada sebab epidermis dah merekah. Kemudian kita jumpa cortex sekunder. Sepatutnya, kemudian baru cortex primer, kemudian phloem sekunder, kemudian phloem primer, salah terbalik, phloem primer kat luar, kemudian phloem sekunder, barulah cambium vascular, xylem sekunder dan juga xylem primer.
Tapi kat sini dah tak nampak dah phloem primer. Kalau awak perhatikan kat sini dia tak nampak, mungkin telah terhimpit tu antara cortex dan juga sebabnya semasa dia membagi dia akan keluar. Kita tulis kat situ lah. Semasa dia akan keluar. Semasa dia membagi ni dia akan keluar. Manakala gabus pula bila membagi dia ke arah ke dalam bukan bagi sudah luar. Korteks punda tu akan luar. So dia tolak antara satu sama lain tu dia tolak antara satu sama lain menyebabkan phloem primer tu menipis. Itu yang tak nampak tu Okey. Habis. Okey, usia bagi pokok yang hidup di kawasan beriklim sederhana dapat ditentukan berdasarkan gelang tahunan pada batang pokok. Hal ini disebabkan pertumbuhan sempurna berlaku pada kadar yang berbeza mengikut musim. Sebab dia ada 4 musim kan? Pada musim bunga, bekalan air dan cahaya matahari mencukupi, xylem sempurna dihasilkan adalah besar dan juga berdinding nipis. Maka tisu xylem terbentuk pada pada musim ini adalah warna cerah. Pertumbuhan yang kurang sesuai pada musim panas dan kering menyebabkan xylem sekunda dihasilkan kecil dan berdinding tebal. Maka tisu xylem yang terbentuk adalah berwarna gelap. Tengok kat sini lah, gelang. So dia boleh kira pokok tu berapa tahun. Okey. Kita tengok pula pertumbuhan sekunda tumbuhan monokot. Tadi eudicot. Susah sangat. Sebab apa? Sebab dulu istilahnya adalah dicot. Sekarang eudicot. Kita ikut istilah yang baru. Okey, pertumbuhan sekunda tumbuhan monokot. Walaupun kebanyakan tumbuhan monokot tidak mengalami pertumbuhan sekunda, terdapat setengah pokok mengalami pertumbuhan sekunda. Dracaena ni biasa awak pokok aloe vera. Yang ini cikgu pun tak pernah jumpa ni Cikgu yang ini kita pernah jumpa. Yang ni tak pernah jumpa. So awak baca hafal aja. Kepentingan. Kepentingan pertumbuhan primer adalah untuk pemanjangan pokok agar dapat menyerap cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Dia jadi panjang, jadi tinggi. So dapat cahaya matahari. Phloem primer dapat mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Xylem primer dapat mengangkut air dan juga garam mineral dari tanah melalui akar ke daun. Xylem primer memberikan sokongan kepada tumbuhan herba ataupun tumbuhan muda. Walaupun ia eudicot tapi dia kalau muda pun dia lembut juga kan. Maka xylem primer lah yang memberi sokongan. So M for mechanical support, F for food photosynthesis product kalau jangan tulis mengangkut hasil fotosintesis. Fotosintesis produk. Kita tengok pula kepentingan pertumbuhan sekunda memberi kestabilan pada tumbuhan dengan menambahkan diameter batang. Tadi jadikan panjang, ni jadikan lebih lebar pokoknya. Diameternya, pertambahan diameter. Sesuai dengan ketinggian. Bayangkan pokoknya tinggi je. Batangnya kecil. Susah sokongan tak ada. Memberikan sokongan mekanikal pada tumbuhan. Menghasilkan lebih banyak tisu xylem dan juga tisu phloem. Pokoknya yang besar takkanlah xylemnya kecil, phloemnya kecil kan. Maka lebih banyak xylem dan juga lebih banyak tisu phloem. Menghasilkan tisu xylem dan phloem secara berterusan bagi menggantikan tisu xylem dan phloem yang tua dan juga rosak. Okey, menghasilkan kulit kayu yang kuat dan tebal dan memberi perlindungan kepada pokok terhadap kehilangan air yang juga berlebihan. Ini adalah fungsi gabus tadi ni. Kulit kayu ni asalnya daripada gabus. Menghasilkan kulit kayu yang kuat dan tebal bagi memberikan perlindungan pokok terhadap kehilangan air yang berlebihan dan juga kecederaan fizikal dan juga serangan patogen. Okey, lagi satu kenapa mechanical support tadi Sebab
Ingat tak xylem ada lignin. Lignin. Lignin lah yang memberikan sokongan. Mampu hidup lebih lama dengan meningkatkan peluang menghasilkan anak benih dan membiak. Kerana pokok besar ni biasanya hidupnya lama. Maka banyaklah dia menghasilkan buah biji. Macam durian, berapa banyak pokok durian dia, rambutannya telah dihasilkan. Maka banyak generasi. Okey. Perbandingan antara pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder dalam tumbuhan Idukot. Bila kita sebut perbandingan, mesti ada persamaan dan juga perbezaan. Maka bila nak tulis persamaan ni boleh keluar dalam soalan esei. Bila persamaan, kedua-dua. Kedua-dua pertumbuhan dapat meningkatkan saiz tumbuhan secara tetap. Kedua-dua pertumbuhan berlaku pada tumbuhan kayu. Kedua-dua pertumbuhan melibatkan pembahagian secara mitosis. Okey, so apa perbezaan? Okey, meristem apex. Tisu meristem yang terlibat adalah meristem apex. Yang ini adalah meristem lateral. Bahagian tumbuhan yang mengalami pertumbuhan berlaku pada batang dan akar di bahagian tumbuhan yang lebih muda. Ujung pucuk kan muda, ujung akar tu muda. Berlaku apabila pertumbuhan primer telah berhenti pada batang dan akar yang telah matang. Arah pertumbuhan pula berlaku secara memanjang, manakala untuk pertumbuhan sekunder berlaku secara jejari. Itu adalah perbezaan dia. Kita tengok lagi sambungan dia. Kesan pertumbuhan meningkatkan kepanjangan batang dan tumbuhan. Akar tumbuhan ini meningkatkan korelasi batang dan juga akar tumbuhan. Tisu dan struktur yang terbentuk. Okey, epidermis, cortex, tisu vaskular, yang ni primer, xylem primer, phloem primer. Tetapi bagi pertumbuhan sekunder pula, kulit kayu yang datang daripada gabus tadi, periderma, yang ni cambium gabus dan juga tisu gabus. Lenticel dan juga tisu vaskular, xylem sekunder dan juga phloem sekunder. Lenticel ni juga tempat pertukaran gas berlaku. Okey, lain. Kehadiran tisu berkayu. Kalau pertumbuhan primer tidak mempunyai tisu berkayu. Tetapi pertumbuhan sekunder mempunyai tisu yang berkayu. Boleh jual. Ada kualiti dia untuk jadi balak. Ketebalan kulit kayu. Kulit kayu yang nipis, kulit kayu yang tebal. Kat sini sebab kita ada gabus tadi. Jadi kan kulit dia tebal. Yang ini tak ada. Kita hanya ada epidermis saja. Kat sini kita ada gabus. Okey. Kehadiran gelang tahunan. Okey, tidak mempunyai gelang tahunan. Tetapi untuk pertumbuhan sekunder mempunyai gelang tahunan pada batang pokok. Okey, kepentingan pula. Okey, kalau untuk pertumbuhan primer, primer ke sekunder ni? Okey, mengalami pertumbuhan sekunder untuk sekunder saja. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder mempunyai nilai ekonomi yang tinggi kerana dapat menghasilkan kayu balak. Kayu balak, tak payah kayu balak lah. Kalau pokok getah tu jual pun banyak duit. Meranti, cengal. Tumbuhan yang mempunyai pertumbuhan sekunder mempunyai kayu yang kuat dan keras. Tumbuhan ini sesuai digunakan sebagai struktur rumah bot, perabot, pagar, pintu dan lain-lain. Okey. Kehadiran gelang tahunan pula menyebabkan perabot kelihatan menarik. Okey. Dan boleh dijadikan bahan perhiasan. Dan kayu dan kulit pokok setengah tumbuhan seperti merawan dan meranti dapat menghasilkan resin dan juga minyak. Okey, bahan ini dapat dikomersialkan menjadi varnis, bahan pelekat, minyak wangi dan juga ubat-ubatan. Tumbuhan bunga pula boleh dijadikan sebagai tumbuhan hiasan seperti pokok bunga. Pokok bunga lawa kan bunga-bunga dia. Okey, jualan buah-buahan seperti mangga dan manggis adalah hasil daripada pokok yang mengalami pertumbuhan sekunder dan juga menjana sumber pendapatan dan ekonomi
Dara. Okey, ni awak boleh jawab ni. Dan soalannya pun ada jawapan kan? Okey. Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Tak ada, Amalina? Tak ada nanti Tak ada, cikgu. Okey. Untuk ni awak dah jawab soalan ni ke belum? Dah. Yang Dah. cikgu dah alhamdulillah. Tugasan yang cikgu kasih faham tak? Tugasan kasih tu. Yang video tu ke? Cari 5 je cikgu kan? 5 soalan je kan? 5 je. Jangan banyak-banyak. 5 je. Baik, cikgu. Nanti awak boleh faham lah. Tak kisah awak ambil soalan SPM ke, soalan buku teks ke. Sebab istilahnya lain sikit tau. Kita biasanya dicotyledon, tapi sekarang dia jadi ED code. EUDI code. Itu Okey, kalau ada soalan awak boleh tanya nanti Okey, ada soalan setakat ni? Faham tak? Tak ada, cikgu. Okey, nanti cikgu Faham, cikgu. kongsikan cikgu punya nota tu dekat grup lah Okey. Okey. Assalamualaikum. Sebelum kita tutup majlis kita baca surah Wal-As dan tafsir Iqara. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih juga. Terima kasih, cikgu. Okay. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Cikgu. Salam. Cikgu.